Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat tengah hari. Okey. Kita akan teruskan kita punya subtopik pada hari ini iaitu 6.3 kekuatan asid dan alkali. Sebelum tu cikgu present lah terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh nampak ke slide cikgu? Alright. Okey, untuk 6.3 kekuatan asid dan alkali ni termasuk dalam bab 6 yang sama, masih lagi dalam asid, base dan juga garam. Okey. Untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, di akhir sesi pengajaran dan pemudahcaraan ini, murid akan dapat mendefinisi asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan juga alkali lemah. Maaf, ada gangguan. Okey. Dan menerangkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan darjah penceraian dalam air. So untuk kalau dekat buku teks kamu boleh refer muka surat 149. Masing-masing boleh buka buku teks untuk refer dengan lebih lanjut ya. Ada yang cuba masuk ke? Sekejap. Okey, sekarang tak ada lagi. Okey. Untuk kekuatan asid dan alkali. Jadinya cikgu dalam slide ni cikgu akan himpunkan satu bentuk lah, dalam satu bentuk untuk bagi kamu nampak dan lebih faham apa itu kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. Jadi untuk dalam buku teks dia ada tanya rajah 6.12 ni apakah yang dimaksudkan dengan asid kuat dan asid lemah. So ada beberapa pelajar yang berbincang sama-sama dalam makmal lah. Kalau ada dekat face to face pun kamu mungkin macam ni. Kamu mungkin akan tertanya-tanya apa persamaan dan juga perbezaan bagi asid dan juga bagi alkali. Okey. So kita masuk kepada maksudnya. Okey, kekuatan asid dan alkali ni bergantung kepada darjah penceraian atau pengayonan di dalam air. Untuk maksud ni, darjah penceraian dan pengayonan ni dua-dua adalah sama. Kalau kamu tengok dekat buku teks ke, kalau kamu tengok dekat soalan exam ke nanti, darjah penceraian ianya adalah pengayonan dan pengayonan tu dialah juga darjah penceraian. So dekat sini pun jangan nampak ada perbezaan, walaupun perbezaan daripada segi huruf itu bukanlah perbezaan, tapi dua-duanya membawa maksud kepada benda yang sama. Okey. Okey, kalau ini kamu tengok macam biasa, ada gambar ion hidrogen yang terbebas dalam sebuah satu gelas ni. Dan ini adalah ion hidroksida yang terbebas di dalam satu gelas dalam gambar ni. So, kita masuk kepada yang pertama. Asid. Okey, asid mempunyai asid kuat dan juga asid lemah. Okey, sama juga dengan alkali. Alkali pun ada alkali kuat dan juga alkali lemah. So dekat sini dua-dua ada persamaan yang sama. So dekat sini pun kamu dekat nanti akan pelajari dan tengok benda yang sama. Alkali kuat tu apa, asid kuat tu apa, and then asid lemah tu apa, alkali lemah tu pun apa. Okey, kalau dekat buku teks pun dia bagi sangat-sangat ringkas dan juga dekat situ pun kamu boleh catat nota yang mana dia dah bagi bold dekat buku teks tu. Mengayor lengkap, semua molekul, mengayor lengkap tu semua tu adalah dalam satu buku teks dan cara bagi memudahkan kamu lebih faham. So masuk kepada darjah penceraian asid dan alkali dalam air. Okey. Untuk asid kuat dan alkali kuat, okey, dia tak sama tau. Asid kuat dan kat sini dia tak tulis asid kuat dan juga asid lemah. Tapi dekat sini dia tulis asid kuat dan juga alkali kuat, asid lemah dan juga alkali lemah. So apa yang kamu kena ingat? Kamu kena ingat asid kuat dan alkali kuat ni ia menghasilkan kepekatan ion yang tinggi. Tak kira lah untuk asid ni kita tahu yang asid menggunakan ion hidrogen yang akan terhasil dan alkali ni ia akan menghasilkan ion hidroksida. So both akan menghasilkan kepekatan ion yang tinggi. Untuk
asid lemah dan alkali lemah pula, ia menghasilkan kepekatan ion yang rendah. Samalah macam asid lemah tadi, H plus dia yang rendah, alkali OH minus dia yang rendah. So dekat sini darjah dia akan bagi tahu pasal darjah penceraian bagi asid dan alkali dalam air. Okey, untuk asid dan alkali kuat, ia akan mengion ataupun menceraikan asid tu atau alkali dengan 100%. Okay, lepas ni kita akan tengok satu persatu lah macam mana dia mencerai, macam manusia lah bercerai, proses dia macam mana, gitu. So untuk asid lemah dan alkali lemah, ia kurang daripada 100%. Okay. Okay, definisi bagi asid kuat. Asid kuat akan mengion lengkap. Okey, untuk mengion lengkap ni, ia ada satu sahaja anak panah yang kamu kena ingat bagi asid lengkap. Sebab apa? Sebab dia mengion lengkap. Ingat, ini adalah keyword untuk kamu ingat. Mengion lengkap hanya satu sahaja. Ya. Tak sih. Okey. Mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. So apabila ia mengion lengkap dengan satu sahaja anak panah di dalam air, memang akan menghasilkan ion hidrogen yang tinggilah. Okey, untuk darjah penceraian macam tadi bagi asid kuat adalah 100%. Sebab apa? Sebab ianya mengion lengkap. Okey. Okey, yang ni cikgu tak nak bagi tahu lagi. Kita masuk kepada gambar rajah 6.13. Pengionan lengkap di dalam asid hidroklorik. Okey, untuk pengionan ni kita akan gunakan gas hidrogen klorida. Dan dekat sini yang terdiri daripada molekul hidrogen klorida. Ini adalah molekul hidrogen klorida yang macam biasa kamu tahu HCl, molekul-molekul kovalent. Macam kamu telah belajar sebelum ni, terikat kepada satu dan juga satu. Dan gas hidrogen klorida ni akan dimasukkan ke dalam air dalam sebuah bikar. Okay, kita accept dulu Sekejap. Siapa masuk tadi? Faris, okay. Okay, selamat pagi Faris. Gurau-gurau. Okay, so mana dah tadi? Sini. Untuk asid kuat ni. Okay. Kalau tengok dekat sini. Dalam satu bikar ni yang punya air, ia akan menghasilkan dan mengion secara lengkap. Bukan separa, mengion secara lengkap. Mengion lengkap lah, senang cerita. Mengion lengkap akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey. So, bila ianya larut dalam air, ianya akan mengion, cikgu ulang balik, ianya akan mengion dan membentuk ion hidrogen dan juga ion klorida. So, oleh itu, tiada sebarang molekul hidrogen klorida wujud di dalam larutan ini. So memang tak ada dah molekul hidrogen klorida yang kamu tengok tadi. Dan dekat sini hanya ada ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey. Jadinya kepekatan ion hidrogen adalah sama dengan kepekatan asid hidroklorik. Sama sahaja untuk hidrogen klorida ni yang dinamakan sebagai asid hidroklorik, dan juga kepekatan bagi ion hidrogen ni sama dengan kepekatan ion hidroklorik. Okey, ini adalah persamaan bagi asid ni lah. Asid hidroklorik. So, jangan salah faham dekat sini yang kejap ya. Okey, kalau dekat sini ini kalau tak dekat buku teks pun cikgu rasa dia tak tulis air.
Okay. HCl akan bersama dengan air akan menghasilkan ataupun mengion ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey, boleh jelaskan dekat sini? Cikgu harap kamu boleh jelaslah sebabnya dekat buku teks tu dia tak nyatakan terus. Dia hanya terangkan macam ni sahaja persamaan. So kenapa dia aqueous asid hidroklorik ni? Ianya adalah larut dalam air dan akan mengion lengkap ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey, boleh jelas ke? Hello? Hello, Assalamualaikum. Boleh. Boleh? Boleh, orang lain boleh? Atika je respon. Faiz mana Faiz? Okey. Lagi-lagi orang lain? Boleh. Okay, boleh. Yang baru masuk tadi boleh Yakin boleh? Ke nak cikgu repeat balik? Okey. Contoh asid kuat yang lain selain daripada asid hidroklorik ni adalah asid nitrik dan juga asid sulfurik. Okey. Bagi asid nitrik, kita boleh tengok yang asid nitrik ni adalah HNO3 akan mengion separa bersama dengan air, mengion lengkap dengan air bagi menghasilkan ion hidrogen dan juga ion nitrat. Okey, kalau kamu nak tulis dekat nota pun boleh. Okay, kalau nak buat sendiri pun boleh. Untuk asid sulfurik ni pula H2SO4. Oh, buruk pula tulisan. Okey, tak apa. Akan larut dalam air sama juga. And then menghasilkan dua hidrogen, ion hidrogen dan juga SO4 negatif. Dua negatif. Okey. Itu sahaja yang kamu kena ingat untuk contoh asid kuat ni. Yang biasa ditanya dalam soalan peperiksaan lah. Ada lagi beberapa contoh asid kuat yang lain. Tapi yang tu lebih mendalam. Nak belajar dekat universiti. Okey, belajar bersungguh-sungguh je sekarang ni. Okey, untuk asid lemah. Asid lemah ni asid yang mengion separa lengkap. Okey, separa. Keyword dia ialah separa. So maknanya dekat sini ia ada dan mempunyai anak panah berbalik. Okey, anak panah berbalik ni kamu boleh tengok juga dekat buku teks kamu, muka surat 150 tu. Ia mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Untuk darjah penceraian bagi asid etanoik ini adalah 1.54%. Makna kata ianya sangat-sangat kurang daripada 100%. Okey, rujuk kepada rajah 6.14 atau kita pergi direct kepada persamaan yang ada. Okey, untuk molekul asid etanoik ni ataupun ini, ia adalah dalam bentuk molekul lah sebabnya tak dicampurkan dengan air lagi. Okey, bila ia dicampurkan dengan air di dalam sebuah bikar, ia akan larut dalam air dan mengion separa lengkap. Mengion separa lengkap menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoik. Okey. Jadi kalau tengok dekat anak panah ni adalah berbalik dan ion-ion ini akan membentuk semula. Okey, contoh macam ni, ion hidrogen bila ditambahkan dengan ion etanoik ni akan bercampur dan membentuk semula molekul asid etanoik ni. Okey, boleh jelas Jadinya molekul asid etanoik ni dia akan mengion separa lengkap dan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoik. Tapi ion hidrogen dan juga ion etanoik ni akan membentuk semula menghasilkan molekul asid etanoik. So itulah maksud dia mengion separa lengkap, anak panah berbalik. Okey, boleh faham ke? Boleh faham tak?
Boleh faham tak penerangan cikgu ni? Ke masih lagi blur-blur, masih lagi tak nampak lagi apa yang cikgu ajar ni? Macam tu. Klik. Faham 1, faham 2, faham 3. Kamu semua faham ke? Saya bolehlah sikit. Saya faham cikgu. Saya boleh faham sikit tu tadi siapa tu? Faris kan? Hafiz. Faris? Hafiz. Fi. Aduh, tukar gap dah. Sorry. Okay, online boleh faham ke? Saya daripada tadi lagi macam tak dengar lagi suara Faiz ni. Faiz buat apa Faiz faham ke? Faiz 1, Faiz 2, Faiz 3. Tidur ni. Sekejap lagi nak pergi rumah. Siap dia. Okay. Bagi contoh asid lemah pula iaitu asid fosforik. Okay, untuk asid fosforik ni H3PO4 dan mengion secara lengkap sama dengan air akan menghasilkan 3 ion hidrogen dan juga PO4 3-. Okey. So ini adalah persamaan bagi asid fosforik. Untuk asid karbonik yang macam sebelum ni pun ada latihan ni cikgu suruh buat. H2CO3 akan menghasilkan 3 hidrogen. 2 hidrogen, ion hidrogen dan juga CO3 2-. Kita tinggal H2O. Okey, ini adalah yang kamu perlu ingatlah dia punya persamaan. So, cikgu boleh assume yang andaikan kamu ni boleh faham lah untuk asid lemah ni macam mana dia mengion secara lengkap dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen ni dan macam mana dia punya darjah penceraian, kenapa dia sangat rendah. Okey. So, cikgu assume yang kamu semua sudah faham. Kalau tak faham boleh refer balik sebab kita punya meeting ni, kita punya kelas ni adalah record. Okey, masuk kepada alkali kuat. Untuk alkali kuat sama dengan asid kuat tadi, ia mengion lengkap satu anak panah sahaja di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Cumanya bezanya adalah yang tadi asid guna ion hidrogen, untuk alkali ia gunakan ion hidroksida, bukan gunakan, menghasilkan. Okey. Okey, darjah penceraian bagi alkali kuat ni adalah 100%. So ini adalah darjah 6.15 pengionan lengkap bagi larutan natrium hidroksida di dalam ni lah. Okey, contohnya macam ni. Kita masuk kepada persamaan di direct. Okey. Untuk larutan natrium hidroksida ni, kalau dekat buku teks ni dia tak nyatakan air tau. Sebenarnya dalam ni ada air, molekul air, H2O macam biasa. So bila dekat sini, natrium hidroksida akan larut dalam air, mengion lengkap, menghasilkan ion natrium dan juga ion hidroksida. So dekat buku teks tu macam kurang jelas. Dan buku teks pun dekat 150 tu, dekat bawah dia ada tips celik. Penceraian juga dikenali sebagai pengionan. So dekat situ kamu boleh noted yang ingat sampai bila-bila. Pengionan sama dengan penceraian. Maksudnya dua-dua akan mencerai lah daripada bersama-sama macam contoh. Ini suami, ini isteri. Ya, ada orang baru masuk. Sekejap. Dah ke? Belum masuk lagi rasanya. Okey. Apa kita sambung? Okay.
ini adalah contoh bagi alkali kuat dan alkali kuat iaitu kalium hidroksida dan juga barium hidroksida. Okey, bagi kalium hidroksida ni cikgu tulis persamaan dia. KOH akan bertindak balas dengan air menghasilkan ion kalium dan juga ion hidroksida. Jadi untuk barium hidroksida pula ion untuk ion barium hidroksida BaOH2 macam ni dia punya formula, akan larut dalam air menghasilkan ion 2+ dan juga OH-, 2 ion hidroksida. Okey. So ingat yang ni Okey, setakat ni boleh jelas ke untuk alkali kuat? Definisi sama dengan alkali asid kuat juga, sama. Cumanya perbezaannya adalah macam mana ia menghasilkan kepekatan tu, sama ada ia kepekatan ion hidrogen ataupun ion hidroksida. So dekat sini boleh jelas ke? Hello? Boleh. Okey, baik. Okay, untuk asid alkali lemah pula. Alkali lemah ni dia mengion separa lengkap. Jadinya ada dua anak panah, iaitu anak panah berbaliklah di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Untuk darjah penceraian bagi alkali lemah adalah 100%. Okay, so refer dekat buku teks kamu, buku surat 151. Dia mengatakan bahawa yang dekat sini contoh dia ambil amonia. Larutan amonia NH3 ialah alkali lemah kerana molekul amonia ni mengion separa di dalam air. Jadi darjah penceraian amonia ni adalah 1.3%. Dalam erti kata lain, daripada 100 molekul amonia, hanya 1 molekul amonia sahaja yang menerima ion hidrogen daripada molekul air. Maka hanya sebilangan kecil ion hidroksida yang hadir di dalam larutan tersebut. Okey, untuk contoh gambar rajah 6.16 ni adalah pengionan separa di dalam larutan amonia. Okey, gas amonia dimasukkan ke dalam sebuah bikar bersama dengan air. Jadi ini adalah molekul amonia. Yang besar ini adalah N dan ini H3 yang asasnya kamu perlu ingat. Jadinya terdiri daripada molekul amonia ni. Okey, di dalam air tu ia akan menghasilkan mengion separa lengkap. Okey, jadi mengion separa lengkap ni makna kata molekul amonia tu masih terdapat lagi di dalam air. So akan ada beberapa yang akan mengion lengkap dan akan menghasilkan ion hidroksida dan juga ion amonium. Okey, NH4 ni lah, NH4+ dan juga ion hidroksida minus. So ini adalah molekul amonia yang tetap dan tidak mengion pun bersama dengan air. Tapi ini adalah macam cikgu kata tadi, macam dekat buku teks kata tadi, hanya satu sahaja molekul yang akan bercerai. So itulah maksudnya bagi mengion separa lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. So ini adalah persamaan. Okey, ini adalah amonia ditambahkan dengan air akan menghasilkan, akan ada mengion separa lengkap iaitu anak panah berbalik menghasilkan ion amonium dan juga ion hidroksida. So, contoh alkali lemah yang lain kamu boleh ingat dan boleh tulislah iaitu amonia 1.3% dan juga natrium hidrogen karbonat. Okey.
So kita masuk kepada aktiviti yang ini bagi cikgu pun rasa macam lebih jelas lah kalau nak tengok. Kalau nak tengok dekat lebih dekat apa reaction yang jadi sama ada asid kuat, alkali kuat, asid lemah dan juga alkali lemah. So dekat buku teks ada pada muka surat 151 kamu akan menjalankan simulasi untuk menerangkan kekuatan asid dan alkali. Jadi cikgu akan bagi link. Okey. Kalau boleh buka bagi tahu ya. Kalau tak boleh buka kita tengok sama-sama dekat sini. Alright. Okey, macam biasa boleh tengok dekat larutan air, bahasa Inggeris ni water, H2O, molekul H2O. Okey, dalam ni dia gunakan tiga tools, tiga alat. Yang pertama skala pH, yang kedua kertas litmus dan juga yang ketiga ini adalah konduksi elektrik, nak menentukan sama ada larutan ni boleh nyalakan lampu ni ataupun tidak. Nyalakan sama ada dia terang dan juga malap. Okey. So kali ni kita akan gunakan tools yang ini iaitu skala pH. Okey, bagi air yang kamu kena tahu ianya bersifat neutral. Maka kalau neutral dia berada di tengah-tengah dan ianya mempunyai pH sebanyak 7.00. Okey, kalau dekat sini boleh tengok yang dua air akan mengion dan anak panah mengion sepada lengkap menghasilkan ion hidroksonium dan juga ion hidroksida. Okey. Tak ada yang buka ke link tu? Boleh buka tak? Okay. Boleh. Okay. So kita akan masuk kepada asid kuat. Okay, dekat sini kamu dapat tengok yang asid kuat ni diwakili oleh A. Dan ini adalah hidrogen bersama dengan A. Ha ditambahkan dengan air akan mengion lengkap menghasilkan ion A negatif bersama dengan ion hidroksonium. Ataupun kalau kat sini dia tak tulis air, macam cikgu bagi tadi, air tu dia tulis atas daripada anak panah ni pun boleh, dia akan menghasilkan ion hidrogen sahaja. Kalau ion hidroksonium ni pun benda yang sama dengan ion hidrogen. So bila kita tengok dekat sini untuk ion hidroksonium ni dia akan ada warna merah dan juga ion A- ni berwarna biru. So bila dimasukkan skala pH ke dalam larutan ni, ia akan dapat tengok pH bagi air, bagi inilah untuk asid yang asid kuat ni. Okey. So dekat sini adalah 2.00. Okey, untuk tambahan bagi nilai pH ni yang kamu kena ingat sentiasa nilai pH kena ambil 2 tempat perpuluhan pada belakangnya. Sebabnya kalau bagi jawapan 1 daripada belakang, cikgu ada belajar sebelum ni, dan dia tidak valid dan tak boleh diguna pakai. Kalau contoh 2.1 tak boleh. Kamu kena ambil 2.10 ataupun 2. Ada nilai belakang ni lah. Yang penting kena ambil 2 tempat perpuluhan. Okay, so untuk asid kuat tadi dah. Okay, kita masuk kepada asid lemah. Sama juga diwakili oleh huruf A, akan bertambah dengan air, molekul air, mengion separuh lengkap, akan jadi ion
A negatif dan juga ion hydroxonium. Okey, warna biru ion A minus dan juga ion hydroxonium diwakili oleh warna merah. So kita tengok kepada skala pH. Skala pH iaitu 4.50. So apabila 4.50 ianya berada di bawah daripada dan kurang daripada 7. Maknanya ianya masih lagi di dalam kepekatan asid lah. So dekat sini yang tadi kalau kita tengok 2 maknanya lagi bawah. Maknanya dekat situ dia lagi tinggi kekuatan bagi setiap asid tu. So kalau dia rendah lagi daripada 2, ia adalah lemah. So ini adalah dikategorikan sebagai asid lemah. Okey, untuk strong base ni, untuk strong base atau strong alkali kuat diwakili oleh M. Huruf M yang akan bergabung dengan molekul hidroksida dan akan mengion secara lengkap menghasilkan ion M+ dan juga ion hidroksida. Okey. Diwakili oleh warna kuning bagi M dan juga warna biru bagi ion hidroksida. Okey, kita tengok kepada skala pH. Okey, skala pH yang kita nampak ialah 12.00. Maknanya dia atas lebih daripada 7.00. Maknanya dia adalah bersifat alkali. Okey, kita tengok kepada seterusnya weak base ataupun alkali lemah. Diwakili oleh B dan ditambahkan dengan air, larut dalam air dan mengion separa lengkap menghasilkan ion BH positif dan juga ion hidroksida. Okey. So kamu kena ingat yang tak semestinya kita kena, dalam soalan biasanya dia tulis huruf macam ni lah, dia tak bagi direct dekat kamu. Contoh LiOH ke, bila digabung lithium hidroksida ke akan menghasilkan apa benda semua tu. Tapi kalau dekat soalan macam biasa dia akan tulis wakilkan huruf sahaja. Sama ada macam asid tadi A, dan juga untuk alkali ni B, dia macam rotate macam biasa tu lah. Okay, kita masuk kepada skala pH untuk alkali lemah ni. Okay, so dianya 9.50. Dia lemah sebabnya alkali kita tahu dia punya julat 8 hingga ke 14. Tapi untuk yang ini dia rendah sedikit daripada 12 tadi. Jadinya ia diletakkan di bawah alkali yang lemah. So boleh nampaklah perbezaan dekat situ bagi alkali kuat dan juga alkali lemah. Sama juga macam asid tadi. Asid kuat dan juga asid lemah. Okey. So boleh jelas untuk yang aktiviti ni kamu boleh buat sendiri juga dekat rumah ke. Kalau nak main-main saja nak tengok, nak guna apa-apa semua pun boleh. Dan untuk yang ini pun lagi satu. Cumanya yang ini adalah nak tentukan nilai pH bagi kamu pada subtopik lepas lah, 6.2. Nak tentukan nilai pH bagi bahan yang digunakan dalam link tu yang cikgu bagi. So kamu boleh save dan boleh tengok sendiri nanti. Okay, so kita masuk kepada quiz latihan lah untuk kamu buat dekat rumah. Tambahan lagi sebabnya ada cuti sampai hari Ahad nanti. Kita akan jumpa hari Senin balik untuk kelas kita bersama. Dan cikgu nak ingatkan balik kalau masih lagi ada yang belum siap, yang latihan cikgu bagi dalam grup tu, soalan contoh 2 sampai 5. Cikgu nak remind lagi, kamu boleh buat dan boleh bagi dekat cikgu. Nak bincang dengan kawan pun boleh. Cumanya untuk jawapan, cikgu akan bagi tahu dekat kamu melalui siapa yang PM cikgu akan bagi jawapan. Kalau tak pun lambat nanti cikgu tunggu, cikgu akan bagi juga jawapan akhir-akhir nantilah. So setakat ni semua jelas dengan pembelajaran kita pada hari ni? Ya. Okey. Untuk kuis latihan macam biasa, uji kendiri 6.3 boleh buat.
nyatakan maksud ni, lepas tu sampai nombor 3 tu. Yang ini macam cikgu ada minta sebelum ni untuk asid karbonik, ada yang bagi reason dia, and then ada yang bagi reason macam biasalah, reason biasa, dan juga ada reason yang luar biasa. So ada yang bagi luar biasa tu cikgu nak ucap tahniah, dan tahniah juga terima kasih kepada yang bagi latihan tu dekat cikgu. Okay, so ini adalah latihan tambahan yang kamu kena buat sebelum ni, latihan 6.2. And then dekat group pun cikgu ada bagi contoh, sila buat yang tu untuk kira nilai pH tu. Sebabnya ianya sangat penting. Yang bagi kamu benda tu nampak macam agak simple, tapi kalau tak buat, kalau buat lagilah kamu faham dengan lebih jelas kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni. Sebab kecuaian pun ada nampak, yang bagi jawapan dekat cikgu pun ada dekat situ kecuaian, cumanya nanti cikgu akan betulkan dia. Okay, so refleksi kita pada hari ini, kamu tadi telah belajar perbandingan asid. Okay, untuk asid alkali dan asid kuat dan juga asid lemah ni, dua-dua larut dalam air. Okay, bezanya ialah ia bagi asid kuat mengion lengkap, bagi asid lemah ia mengion separa lengkap di dalam air. Dan ini akan menghasilkan ion hidrogen yang tinggi. Untuk asid lemah pula, ion hidrogen yang rendah. Jadi untuk darjah penceraian, bagi asid kuat tinggi, asid lemah adalah rendah, kurang daripada 100%. Okey, untuk asid kuat ni, bagi asid kuat ialah contohnya ialah asid hidroklorik, asid nitrik dan juga asid sulfurik. Bagi asid lemah, asid etanoik dan juga ini adalah asid karbonik. Dan ada lagi lah beberapa yang cikgu tunjuk dia tadi. Okey. Untuk perbandingan alkali pula, sama. Alkali kuat dan alkali lemah larut dalam air, dan ini mengion lengkap bagi menghasilkan ion hidroksida yang tinggi. Dan alkali lemah mengion separa lengkap dalam air, menghasilkan ion hidroksida yang rendah. So, untuk darjah penceraian bagi alkali kuat ni adalah tinggi dan alkali lemah adalah rendah. Dan ini adalah contoh yang lain alkali kuat, iaitu natrium hidroksida, kalium hidroksida dan juga kalsium hidroksida. Dan alkali lemah pula amonia dan juga aluminium hidroksida. Jadi, okey. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Dan macam biasa, Cikgu Manaf ada tambahan ataupun nak bagi rumusan ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Cikgu Afzan. Okay, dan terima kasih juga kepada pelajar yang join kelas hari ini. Okay, seperti yang Cikgu Afzan bagi tahu tadi lah. Okay, saya harap pelajar tolong hantar kerja yang telah dibekalkan, kerana dengan itu saja pelajar boleh memahami dan menguasai topik yang awak belajar tu. Okay. Baik, so hari ni saya minta pelajar teruskan fokus dan yang penting jawab soalan tu. Bila awak cuba jawab, awak akan bertemu dengan masalah. Dan bila bertemu masalah, awak akan bertanya dan dapat menyelesaikan masalah tu. Kalau awak tak buat langsung, memang tak tahu langsung lah. Memang tak nampak pun. Okay, sampaikan satu tahap, awak akan rasa putus asa dah, regret dah. Awak tengok awak dah banyak ketinggalan, awak rasa terbeban. So lalas awak dah give up lah, tak nak dah. Jadi awak kena teruskan setiap topik tu, awak kena sentiasa bersambung. Lepas sikit. Tak dapat nak darjah 100% tak apa, tapi yang penting awak dapat sikit daripada tak dapat langsung. So ingat pesanan saya, nak dapat kena buat, kena follow dengan latihan. Cuma itulah satu je Cikgu Afzan, saya nak sentuh yang berkenaan dengan bacaan pH tadi lah. Bacaan pH dari segi pengiraan, kita kena follow dia punya kepekatan tu, nilai angka bererti bagi kepekatan larutan. Itu untuk pengiraan.
Jadi kalau bilangan perpuluhan dia angka bererti dia 2, maka titik perpuluhan dia pun 2. Kalau angka bererti dia 1, titik perpuluhan dia juga 1. Okey, itu untuk pengiraan. Tapi untuk bacaan peralatan kimia, okey, setakat yang saya tahu, bacaan untuk apparatus ataupun peralatan bahan di makmal kimia ni, ada 2 peralatan saja yang akan kena wajib menggunakan 2 titik perpuluhan, iaitu pertama biuret. Biuret mesti kena 2 titik perpuluhan, dan yang kedua mass balance ataupun penimbang jisim. Setakat ni lah. Cuma yang pH tu macam Cik Gafsan cakap tadi, kena 2 titik perpuluhan juga ya, Cik Gafsan. Setakat yang saya belajar lah cikgu. Ya. Okay, so yang tu saya akan cuba semak balik lah dengan rakan-rakan kimia yang lain lah. Kerana sebelum ni hanya 2 je lah. Biuret, yang pertama biuret masa kita buat proses pentitratan tu, dan yang kedua mass balance. Mass balance ni dia ada 4 perpuluhan, tapi kita boleh ambil sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah. Memang tak boleh ambil kurang daripada 2 tempat perpuluhan. Okey, yang setakat ni yang saya baca, yang lain macam voltmeter, apa-apa saja peralatan yang digunakan tu semua 1 tempat perpuluhan. Okey, cuma yang tu saya akan confirmkan balik dengan kawan-kawan saya lain. Mungkin ada perubahan dari segi kandungan KSSM, dan saya boleh semak daripada DSKP dan juga guru-guru lain lah. Okey, yang tu saya akan cuba confirmkan balik. Okey, cuma nak bagi tahu setakat yang sebelum ni lah, yang silibus KBSM, yang peralatan yang menghasilkan 2 tempat perpuluhan bacaan hanyalah biuret dan juga penimbang jisim. Okey, saya rasa tak ada apa-apa hari ni, semua alhamdulillah lengkap semua apa yang telah diterangkan. Okey, so pelajar kena ingat asid kuat, asid yang melakukan penceraian yang tinggi, yang 100%. Okey, keyword dia penceraian lengkap. Itu keyword dia, penceraian lengkap. Okey, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itu keyword dia. Okey, penceraian lengkap dan menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi. Dan asid lemas sebaliknya, penceraian dia tidak lengkap. Okey, sebenarnya kenapa tidak lengkap? Sebenarnya penceraian dia sama juga, dia terion, tetapi dia melakukan tindak balas berbalik. Maksudnya yang mana dah jadi ion tu kembali menjadi molekul semula. Okey, mungkin disebabkan dia lemah, dia tidak stabil. So itulah yang berlaku sebenarnya. Okey, itu Afsan, itu sajalah yang saya nak rumuskan hari ini. Okay, terima kasih.